3 Mac 1967, dunia ketenteraan Malaysia turut menyaksikan sejarah keberanian dan kecemerlangan Tropa Mahmur bin Said semasa menjalankan tugas bersama Regimen Gerak Khas Malaysia atau RGKM. Kini RGKM dikenali sebagai Grup Gerak Khas. Peristiwa bersejarah tersebut berlaku di sekitar Gunung Perigi yang terletak dalam Kompleks Gunung Gading, Lunduk, Sarawak. Meskipun pada usia yang masih muda, beliau telah membuktikan keberanian yang sangat luar biasa dan mencipta sejarah tersendiri dalam Regimen Gerak Khas Malaysia. Beliau berjaya membunuh sehingga 7 orang pengganas hanya dalam tempoh masa lebih kurang 3 minit sahaja, dalam usaha membunuh sekumpulan antara 8 hingga 15 pengganas dari Pasukan Gerila Rakyat Sarawak atau PGRS. PGRS merupakan serpihan daripada Paraku yang sedang mengganas di bumi Sarawak ketika itu. Pada hari tersebut, di dalam kedinginan yang mencengkam kawasan sekitar gunung itu, beliau yang masih berusia 25 tahun bersama-sama rakan beliau, Korporal Omar Abdul Rahman dan Korporal Sulaiman Sarut sedang memasak air untuk membancuh teh. Senjata beliau diletakkan kira-kira 5 meter daripada kedudukannya, menghala ke arah laluan pulang pasukan ronda yang telah keluar menghantar rakan yang sakit ke titik pendaratan. Di sebelah senjata itu, diletakkan 4 chest yang penuh berisi peluru. Satu lagi kumpulan ronda, diketuai oleh Lieutenant Muhammad Ramli Ismail juga bakal pulang bila-bila masa. Memikirkan laluan itu tidak akan dilalui musuh, mereka merasa lebih tenang, tapi tetap terus berwaspada. Sedang mereka berbual-bual kosong sambil menikmati teh yang dibuat oleh Mahmur, tiba-tiba terdengar bunyi daun kering dipijak orang. Sangkaan Tropa Mahmur, bunyi itu adalah rakan-rakannya yang baru pulang, tetapi ia tidak dapat dipastikan kerana pandangannya dihalang oleh pohon rimbun. Sangkaan itu adalah berdasarkan pengetahuannya bahawa laluan menurun bukit tersebut baru saja dilalui satu daripada 3 kumpulan ronda, serta menjadi laluan biasa bagi anggota semboyan, Lance Corporal Jamaluddin Suryani yang kerap turun naik, menukar bateri set radionya yang rosak. Susuk tubuh, berpakaian uniform ala-ala Boda Scout, sedang berjalan laju menuju ke arahnya. Memang sah, ianya adalah kumpulan musuh. Musuh lelaki yang berada paling depan dalam barisan itu terkejut apabila melihat tiba-tiba Tropa Mahmur tercegat di hadapannya. Rakan-rakan pengganas yang berada di belakangnya terus menghampiri tanpa mengetahui apa yang sedang berlaku. Beberapa saat berlalu, dalam keadaan kedua-duanya terpegun dan bertentan mata antara satu sama lain. Sebenarnya, itulah kali pertama Tropa Mahmur yang masih baru dalam pasukan berdepan dengan musuh. Namun, mindanya lebih cepat mentafsir apa yang berlaku, lalu membuatkannya mengambil tindakan pantas terlebih dahulu, sebelum musuh sempat bertindak. Beliau segera melompat ke arah senjatanya, yang berada kira-kira 5 meter daripada tempat beliau berdiri. Mujurlah sudah menjadi kebiasaan Tropa Mahmur, tidak mengunci senjatanya. Sebaik sahaja senjata dicapai, beliau terus mengangkat senjata ke aras pinggang, lalu mencekahnya. Kemudian beliau menolak kunci selamat senjata ke mod automatik dan terus memuntahkan peluru kaliber 7.62 mm dari muncung senjata beliau. Selepas kelopak pertama habis, Tropa Mahmur ternampak musuh kedua berada di dalam keadaan tertiarap dan masih hidup. Tropa Mahmur tanpa berlengah terus menyambar kelopak kedua dan meneruskan tembakan lagi. Seingat beliau, 3 kelopak digunakannya semasa pertembungan tersebut. Habis sudah peluru kelopak yang ketiga, suasana menjadi sunyi dan sepi. Segala-galanya berlaku begitu pantas, dalam masa tidak sampai 3 minit. Dalam kegarahan menumpaskan musuh negara, membuatkan beliau tidak sedar yang sebutir peluru telah sipi-sipi menyinggahinya. Peluru musuh tersebut mematahkan pokok kecil, yang berada kira-kira sejengkal daripada beliau. Seorang musuh yang cedera di tangan dan cuba melarikan diri, telah dikejar selama hampir setengah jam oleh Tropa Malik, namun gagal ditangkap. Reda bunyi tembakan dan selesai pertempuran, Tropa Mahmur dan rakan-rakannya membuat penggeledahan atas arahan Korporal Ali Muhammad Tahir. Hasilnya, mereka menemui satu longgokan 2 mayat
dan satu lagi longgokan 5 mayat musuh dalam keadaan bertindir. Hasil penggeledahan itu juga, mereka telah menemui 7 laras senjata Mark IV dan Sten gun, serta 8 beg galas berisi peralatan peribadi dan peluru. Pada ketika itu, kumpulan ronda yang baru pulang membuat rondaan, tidak berani menghampiri lokasi kejadian. Mereka khawatir disilap tembak kerana disangka sebagai musuh. Selepas menunggu agak lama, barulah mereka dipanggil dan menghampiri kumpulan Tropa Mahmur. Malam itu, Tropa Mahmur dan rakan teruknya terpaksa bermalam bersama mayat-mayat musuh tersebut. Hanya keesokannya, barulah mereka ditarik keluar menggunakan helikopter.